Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang pendengar sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri huraian mukhtasar ringkasan Riyadhus Salihin. Seharusnya kita merasa bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang untuk menambahkan ilmu, dan juga kita bersyukur kerana kita ada keinginan untuk menambahkan ilmu. Keinginan ini penting. Niat dan kesungguhan amat penting, kerana kadang-kadang kita ada cukup peralatan dan kemudahan, tapi niat dan keinginan tak ada, maka kita tak dapat lakukan. Radio dah ada, dan juga masa pun dah ada, pen dah ada, kertas dah ada, buku dah ada, tapi tak mampu untuk mengikuti dengan sebab-sebab yang pelbagai. Jadi kita bersyukur. Di samping kita bersyukur kita dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat ilmu ini satu nikmat yang agung. Ilmu ini akan memberikan kita lama-kelamaan bila kita menuntut ilmu, pandangan kita terhadap benda dan sekeliling kita dan pandangan kita terhadap dunia dan akhirat akan lebih tepat. Ibarat orang yang kabur pandangannya, kemudian dia membeli cermin mata, maka pandangannya menjadi jelas kembali. Maka ilmu ibarat cermin mata kita. Mata kita mungkin kabur dan tidak begitu jelas dan faham tentang apa yang berlaku sekeliling kita. Kita kurang tahu tentang hukum hakam, kita kurang tahu tentang Al-Quran dan hadis, kita kurang tahu tentang Nabi, kita kurang tahu tentang kehidupan para sahabat. Kita agak jauh, maka kita ibarat agak kabur, agak rabun. Maka kita perlukan cermin. Dengan ilmu menjadi cermin mata kita, fokus kita kembali, dan kita dapat melihat dunia ini dengan keadaan yang sebenar, dan kita dapat meletakkan ilmu agama pada kedudukan yang tinggi, dan kita sanggup korbankan keinginan yang lain yang tidak setaraf dengan ilmu untuk mendapatkan ilmu. Maka jadilah kita orang yang bersemangat untuk mengaji, untuk belajar, dan daripada buayan hingga ke liang lahat kita tidak akan berhenti. Maka semangat dan keinginan perlu dijaga. Kadang-kadang kita hilang fokus, macam orang yang rabun tadi, buka balik semata. Kita hilang fokus sebab keduniaan, sebab pengaruh orang-orang yang tidak mencintai ilmu, sebab hiburan, sebab keadaan sekeliling, sebab masalah dan sebagainya. Kita telah tersasar daripada tujuan. Jadi tugas kita ialah kembali mencari cermin mata kita lah, fokus kita, dan melihat balik kepada perkara yang paling utama. Kalau pengkaji-pengkaji yang mengajar tentang pengurusan mengatakan kita perlu susun keutamaan dalam hidup. Kita bersusun keutamaan. Apa yang perlu kita buat dahulu, apa yang kedua, apa yang ketiga. Perkara pertama didahulukan. Ini asas dalam pemikiran, dalam pengurusan. Dalam Islam, kalau kita nak buat ayat yang mudah, perkara agama diutamakan. Dalam agama, perkara ilmu diutamakan. Ilmu diutamakan. Baik. Alhamdulillah kita telah melihat beberapa hadis sebelum ini dalam bab ilmu. Kita sambung lagi pada kali ini dengan melihat sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Kita jumpa banyak kali nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, saudara yang mendengar, selalu dengar hadis ini, dan ada yang hafal, dan kita nak lihat seperti selalu pengajaran. Sebab hadis ini kita biasa dengar, dan kita nak ulang sekali lagi untuk memahamkan, untuk memahatkan dalam hati kita maknanya, untuk kita lebih jelas. Hadis yang popular yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati seorang manusia, anak Adam itu, terputuslah amalannya kecuali daripada 3 perkara. Maknanya bila seseorang manusia itu meninggal, maka terputuslah hubungannya dengan dunia. Ini memang semua orang tahu. Dan terputuslah usahanya untuk menambahkan pahala. Itu maksud dia. Maka dia berusaha. Seorang manusia yang masih hidup, dia solat, dia zakat, dia puasa dan haji dan sedekah dan Quran dan zikir dan sebagainya, dia lakukan ketika dia hidup dengan tenaganya dan dengan dirinya. Bila meninggal, selesailah, habislah peluang, tamatlah masa yang diberikan. Ya. Main bola pun kalau skor gol selepas 90 minit tidak tiup whistle, referee tak kira lah. Tak begitu. Jadi kita semasa hidup kita ni, Allah beri kita umur,
Peluang ini adakah kita gunakan? Alhamdulillah, kita gunakan dengan solat lima waktu, dengan puasa Ramadannya, dengan tahunannya haji, dengan sedekah. Alhamdulillah, bila mati bermakna fahamlah kita peluang itu telah tamat, masa telah habis, kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiada lagi peluang untuk menambahkan amalan dengan usaha kita sendiri. Tubuh yang kaku dah tak boleh bangun balik untuk menunaikan ibadat. Itu maksud hadis tu. Tapi Nabi cakap, tak semua sumber pahala itu terputus sebab mati. Sebab itu ada ulama mengatakan ada manusia-manusia yang masih hidup walau mereka telah meninggal sekian lama. Ada manusia yang masih hidup walaupun mereka telah mati ribuan tahun. Kerana apa? Kerana nama mereka disebut-sebut, ilmu mereka disebut-sebut, jasa mereka disebut-sebut. Mereka diingati di atas sumbangan mereka. Maka mereka seolah-olah hidup, seolah macam dekat aja. Macam kita kata Nabi SAW sabda, Nabi kita ulang Nabi dan Rasulullah dan Nabi. Nama yang diulang-ulang ibarat ia masih hidup dekat dengan kita. Nama ulama sahabat, nama ulama, nama imam diulang-ulang, disebut-sebut. Maka manusia ada yang telah meninggal sekian lama, seolah mereka masih hidup bersama kita dengan sebutan dan jasa dan sumbangan mereka. Tetapi ada manusia sebaliknya yang masih hidup, tapi diibaratkan ibarat orang yang telah mati. Hidup pun macam tak ada guna, tak ada faedah. Hidup tak ada tujuan, hidup tak ada sumbangan, hidup tak ada usaha ke arah mendekatkan diri kepada Allah ataupun ke arah memudahkan dirinya untuk membantu masyarakat. Hidup menyusahkan orang pun ada. Dia seolah-olah begitu, seolah-olah dia telah pun mati walaupun dia masih bernyawa. Jadi orang yang tidak ada manfaat kepada orang lain, ini satu masalah yang besar. Kalau seorang Muslim, dia lagi besar masalahnya kalau dia ada sikap yang tidak memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia bercakap menyakitkan hati orang, kalau dia bertindak menyakitkan orang lain dan menyusahkan, kalau dia beri pandangannya merosakkan keadaan, dan dia tak boleh duduk diam, dia mengganggu dan sebagainya, dan dia merosakkan pula. Sebab tu setengah orang kata, kalau kita tak mampu untuk membantu, janganlah kita menambahkan masalah. Dia ada orang yang, kesimpulan dia, ada orang yang tidak menyumbang kepada sesiapa, bahkan tak ada untuk diri, tak ada untuk agama, tak ada untuk negara, maka dia seolah-olah telah mati walaupun dia masih bernyawa. Jadi di sini kita kena faham bahawa hidupnya seseorang itu umurnya terhad, tetapi mungkin zikirnya atau maksudnya sebutan namanya boleh berpanjangan. Sebab itu kita masih menyebut nama para nabi dan rasul yang telah meninggal ribuan tahun. Kita masih menyebut, bahkan kita menyebut nama orang-orang yang kita kenal yang beri impak dalam hidup kita. Masih kita sebut-sebut namanya, walaupun tidak lagi bernafas dan tidak lagi hidup sama dengan kita. Itu maksudnya kelebihan memberikan sumbangan kepada agama dan negara dan bermasyarakat. Hadis ini menyebut ada 3 jalan yang walaupun seseorang itu telah pun meninggal, dia tidak akan terputus pahalanya. Dia masih dapat. Jadi ini pelik bagi orang yang berfikirlah, bagaimana seseorang manusia yang dah mati boleh tambahkan pahala, yang mana kita tahu dia telah meninggal, tak boleh bergerak lagi. Maka Nabi menyebutkan 3. Saya nak sebutkan di sini bahawa di samping kita huraikan hadis ni, kita faham bahawa 3 ini bukan 3 saja, tapi di antaranya adalah 3 perkara ini. Itu kita kena faham. Kadang-kadang nombor-nombor dalam hadis ni, macam kalau Nabi sebut ada 2 sifat, ada 2 perkara, ada 4 perkara, ada 5, bukan maksud itu sahaja. Itu kita kena faham. Jadi memahami maksud hadis ialah dengan memahami maknanya bersama hadis-hadis yang lain. Ini selingan untuk saya sebutkan sebagai contoh untuk mereka yang berminat untuk memahami hadis. Kita faham hadis bukan mengikut had nombor yang ada depan mata kita. Kita melihat hadis dan melihat hadis-hadis yang lain dan memahaminya bersama. Memahami bersama ini menyebabkan kita tidak akan menghadkan sesuatu yang tidak dihadkan oleh syarak. Mungkin contoh mudah kita bagi, tuan-tuan dan perempuan dianjurkan untuk berzikir
Dan Nabi memberikan beberapa nombor. Ada zikir Nabi sebut 3 kali, ada zikir Nabi sebut 7 kali, ada zikir Nabi sebut 10, 11, ada zikir Nabi sebut 33, 34 dan sebagainya. Adakah nombor itu menghadkan kita? Adakah bila kita jumpa hadis 3 kali tak boleh buat 4 kali? Adakah bila kita jumpa hadis 33 tak boleh buat 30 dan sebagainya? Itu maksud yang ulama huraikan, bahawa nombor tidak dihadkan, tetapi difahami dengan hadis-hadis yang lain. Di sini maksud ini ialah di antara perkara yang boleh bermanfaat, yang boleh membawa pahala kepada seseorang yang telah mati, antaranya adalah 3 perkara. Apa perkara tersebut? Tuan-tuan sekalian pun dah tahu. Perkara pertama, sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Maksudnya sedekah yang kita berikan semasa hidup. Jadi sebenarnya 3 perkara ini adalah perkara yang manusia ini lakukan semasa dia hidup, tetapi kesannya berpanjangan, maka pahalanya juga berpanjangan. Kesan daripada amalan yang dibuat semasa dia hidup. Bermakna sedekah ni, siapa yang sedekah? Dia sedekah. Tetapi sedekahnya itu bermanfaat, membawa kepada panjang tempohnya dan kesannya, sehingga dia mati pun sedekahnya masih berguna, seperti bersedekah kepada tempat-tempat ilmu atau memberikan sumbangan untuk masyarakat dalam banyak perkara. Ia berterusan dan ia akan diteruskan, dia akan terus mendapat pahala selagi perkara itu ada di bumi ini, selagi sumbangannya itu berterusan, manfaat untuk semua. Pertama sedekah, yang kedua ilmu. Ini poin ataupun tujuan kita baca hari ini dalam bab ini ialah ilmu, aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maksudnya orang ini semasa hidup dahulu pernah mengajar dan menyebarkan ilmu yang dia ada, maka selepas dia mati, murid-muridnya masih hidup, tempat pengajarannya masih ada, hasil tulisannya masih digunakan, ilmunya masih dipelajari. Bermakna dia ibarat hidup lagi dan pahalanya tidak terputus. Dia mengajar dah habislah tempoh masa, dah cukup lah. Kalau sebelum meninggal dia pencil lah. Kalau dekat nak meninggal, mungkin dia berhenti lah mengajar, ataupun dia sakit, dia berhenti mengajar. Tapi tempoh yang dia mengajar itu kekal pahalanya. Bahkan digunakan pula ilmu itu untuk muridnya, lebih bertambah pahalanya. Muridnya pula dah makin tua mengajar orang lain dengan ilmu tadi, tambah lagi pahala dia. Maka dia sehingga dia meninggal di alam kubur, dia akan terus menerima dan mendapat pahala. Maka ibarat dia masih hidup, tidak terputus. Kalau orang dah mati terputus, tapi dia seolah-olah hidup, maka pahalanya berterusan. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Berusahalah untuk menyampaikan ilmu, kerana selepas mati, inilah antara sumber pahala kita di alam kubur, di alam akhirat, untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarlah kepada sesiapa sahaja. Ajarlah pada walaupun satu ilmu. Saya dah sebutkan dalam beberapa sedi yang lepas bagaimana seorang alim dalam bidang bahasa Arab, iaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, mengajar seorang wanita yang tua membaca Al-Fatihah. Tetapi bila dia meninggal, dia melihat pahala itu hebat sekali. Dia melihat pahalanya banyak sekali. Dan ada hadis Nabi yang lain menunjukkan, kadang-kadang sedikit amalan yang dibuat dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang baik, dengan cara yang betul, membawa kepada pengampunan dan rahmat Allah yang tidak terkira. Dan banyak kisah ulama yang menyebutkan bagaimana mereka menghargai setiap amalan walaupun sedikit, terutama menyebarkan ilmu. Dan alhamdulillah, para ulama yang lain melihat dalam mimpi bahawa mereka mendapat, guru-guru mereka itu mendapat ganjaran yang cukup baik dan cukup hebat kerana ilmu yang diajarkan. Kita kena ingat bahawa di antara tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mengajarkan umatnya. Nabi diutuskan sebagai pendidik. Maka didikan yang Nabi berikan itu, kalau difikirkan betapa banyaknya pahala dan keberkatan dan rahmat Allah SWT yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah Nabi kepada satu umat yang berterusan sehingga hari kiamat. Maka kita mengambil contoh dengan pengorbanan itu. Maka sebarkanlah ilmu, tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa sahaja
yang mampu menerimanya, kepada yang terdekat atau yang jauh. Kalau tak mampu untuk bercakap, menulis. Kalau tak mampu menulis, maka menyebarkan dalam bentuk yang lain, memudahkan ilmu itu sampai. Maka ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain membawa pahala berterusan kepada kita di akhirat. Dan ketiga, awwaladun salihin yad'u lah. Yang ketiga ialah anak yang salih. Nabi kata, di antara perkara yang pahalanya berterusan walaupun seseorang telah mati dan meninggal dunia, ialah anaknya yang salih yang mendoakannya. Baik, di sini saya nak sebutkan sedikit untuk memberikan lebih penjelasan. Jangan kita anggap hadis ini hanya untuk anak yang soleh yang berdoa. Maksud hadis ini ialah, yang dihuraikan para ulama, maksud hadis ini ialah didikan ayahnya dan ibunya yang dahulunya hidup mendidiknya, maka dia didik anak ini dengan agama, menjadi anak yang soleh. Maka bila ibu dan ayah ini meninggal, anak itu mendatangkan pahala untuk mereka walaupun dia tidak berdoa. Itu maksud dia. Maksud dia dapat pahala, pertama pahala didikan dia terhadap anak dia. Maka dia didik anak dia menjadi anak yang tahu semayang, yang erti mentaati Allah, yang menjaga aurat, yang menjaga ibadat, yang membaca Al-Quran. Maka anak yang mereka didik semasa hidup itu, bila mereka meninggal, bila ayah dan ibu meninggal, bila anak itu menjadi anak yang soleh, setiap amalan anak itu membawa pahala kepada ayah dia. Bukan doa saja. Setengah orang salah faham. Dia anggap bila anak tu doa saja dia dapat pahala. Bila anak tu tak doa, dia tak dapat pahala. Ini satu fahaman yang kurang tepat. Fahaman yang tepat ialah, ataupun huraian yang tepat ialah, dia dapat pahala bukan sebab doa tadi, tapi sebab dia mendidik anaknya untuk agama semasa dia hidup. Maka bila dia didik anaknya menjadi soleh, iaitu orang yang tahu tentang agama dan berguna, maka bila anaknya berdoa ataupun tidak berdoa, semua amalan anaknya mendatangkan pahala bagi dia, kerana dialah yang mengajar anaknya. Kalau anaknya baca Quran, dia dapat pahala. Kalau anaknya berdakwah, dia dapat tumpang pahala. Kalau anaknya berzikir, dia dapat pahala. Kalau anaknya mencegah kemungkaran, dia dapat pahala. Dan juga bila anaknya berdoa, dia dapat doa dan dapat pahala, yang sebabkan dialah anaknya tahu kepentingan doa. Maka ilmu juga. Maksud dia kembali kepada ilmu. Yang ketiga ini juga kembali kepada ilmu, iaitu seseorang ibu dan ayah yang mendidik anaknya ketika hidup dan mendapat pahala walaupun setelah dia meninggal. Dia anak yang soleh. Soleh ni kalau orang Arab diguna soleh ni untuk benda yang berguna. Kalau air yang boleh diminum atau digunakan, soleh. Kalau benda makanan, soleh. Soleh ni ialah kita kata barang-barang yang boleh digunakan, perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan manusia dan tubuh dan tenaga kerja yang boleh digunakan. Soleh ni ialah yang baik dan boleh memberi kebaikan. Jadi, apa kita ambil daripada yang ketiga ini, tuan-tuan dan perempuan, di luar sana, tuan-tuan dan perempuan adalah ayah dan ibu ataupun guru. Maka didiklah anak-anak kita dengan ikhlas, dengan baik, terutama tentang agama. Kerana dengan sebab inilah kita akan dapat pahala berterusan. Sampai bila kita nak hidup, nak jaga anak-anak kita? Sampai bila kita nak hidup dan melihat anak-anak kita? Pasti ada masa kita akan berpisah. Maka selepas perpisahan itu, hubungan itu masih ada. Dengan sebab kita yang mendidik mereka, maka mereka ingat kepada kita. Mereka doakan kita. Mereka ingat, ayah dulu aja jangan tinggal semayang. Aku takkan tinggal semayang. Aku masih ingat pesan ayah. Maka dengan sebab pesanan-pesanan ayah dan ibu ini, anak-anak menjadi soleh, maka ayah dan ibu mendapat pahala kerana dia mendidik dan dia menyebarkan. Kita sebutkan dalam siri yang lalu bagaimana sesiapa yang mengajar dan menyebarkan petunjuk dan hidayah dan kebenaran, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang buat apa yang dia ajar. Maka inilah anak kita. Anak kita yang membantu, yang soleh, membantu ayahnya dan ibunya di dunia semasa mereka hidup, dan membantu ayah dan ibunya di akhirat selepas semuanya hancur, dunia ini habis. Selepas kita tinggalkan dunia ini, rupa-rupanya Allah SWT dengan rahmatnya
menjadikan kita berhubung dengan anak ini dengan amalan soleh yang kita ajar dulu, yang kita ajar. Jadi ini penting, ini didikan dalam keluarga. Jangan pandang remeh. Mewujudkan keluarga yang baik adalah perkara yang akan mewujudkan masyarakat yang baik dan negara yang baik. So ini bukan benda kecil. Sebab itu keluarga penting. Keluarga diajar dengan ilmu agama. Baik. Kemudian satu lagi hadis yang kita akan sebutkan dalam kali ini ialah sebuah hadis yang memberikan satu keadaan bagaimana pentingnya ilmu. Dan ilmu ini, ahli ilmu digelar ulama. Jadi hadis yang kita akan baca sekarang ni, yang kita akan lihat seringkas ini ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mematikan ulama, dan dengan kematian ulama itu sebenarnya ilmu makin berkurang. Ramai orang tak sedar tentang benda ni. Sebab kita alhamdulillah di zaman yang alhamdulillah masih ramai orang yang berilmu. Tapi bayangkan kalau di satu tempat atau satu masa ramai ulama meninggal dunia, ramai yang berilmu tiada, maka siapa yang tinggal? Kita akan merasai kekosongan itu dari segi ilmu. Maka dengan baca hadis ni, kita ambillah peluang kalau ada ulama yang kita jumpa dalam atau luar negara, di mana-mana, ambillah peluang untuk menuntut ilmu, kerana mungkin umur ulama-ulama ini tidak panjang, maka kita tak sempat untuk menuntut ilmu. Maka kita carilah ulama untuk menuntut ilmu. Baik, hadis ni adalah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang muda, yang rajin beribadat, yang merupakan anak kepada seorang sahabat yang lain, iaitu Amr bin Al-As. Ayah dan anak menuntut ilmu dengan Nabi SAW, dan mereka tidak rasa kekok walaupun mereka belajar dengan guru yang sama. Itu pengajaran penting. Hari ini berbunyi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah SWT tidak mengangkat ilmu dengan cara mencabutkannya daripada manusia. Itu bukan caranya. Itu bukan cara ilmu itu hilang. Bila kita sebut ilmu makin kurang, bukan maksud kurang tiba-tiba hilang. Walaupun ada orang yang dulunya hafal Quran kemudian dilupa, tapi seumumnya ilmu itu ada. Dengan adanya seseorang yang berilmu, ilmu itu ada pada diri dia. Dan Allah SWT tidak menghukum kita dengan mencabut ilmu begitu sahaja. Tapi apa yang berlaku? Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah SWT menjadikan satu sunnatullah, satu keadaan peraturan alam ini, di mana ilmu itu diangkat dan dicabut daripada masyarakat dengan matinya para ulama. Jadi ini penting. Kita kena faham. Bila ulama meninggal, kita patut bersedih bukan kerana semata-mata orang alim itu meninggal, tetapi kerana satu tempat menuntut ilmu sudah hilang. Satu cahaya yang semua orang dapat berteduh ataupun dapat menemui jalan dengannya, dapat belajar dengannya, satu tempat untuk berteduh, satu tempat untuk belajar telah pun kurang. Ibarat kalau kita gambarkan, kalau kita nak bayangkan, kita kadang-kadang melihat bagaimana lampu dihidupkan di rumah-rumah pada waktu malam. Kemudian lampu itu dipadamkan. Jadi kita lihat satu demi satu padam lampu itu. Jadi ibarat itulah, bila kita nak fikir kesedihan bila ulama meninggal, maka ibarat cahaya itu makin malap. Cahaya itu masih ada tapi tidak banyak. Berbeza dengan dahulu, cahayanya banyak. Itu maksud yang kalau boleh saya gunakan untuk tuan-tuan dan puan bersama-sama untuk memikirkannya. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehinggalah satu masa, kata Nabi, satu tempat atau satu masa tidak ada alim yang ditinggalkan, tidak ada alim yang hidup, semuanya meninggal. Apa akan jadi? Ini pentingnya ilmu disebarkan dan dipelajari. Sebab kalau ilmu tak dipergunakan dengan baik, kalau ulama tak dipelajari ilmunya, tak diambil ilmunya, satu masa dia akan mati, dan tinggallah orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'usan juhalan, iaitu orang-orang jahil yang mengambil alih tempat ilmu tadi. Maksudnya, alhamdulillah pada hari ini kita tak nampak benda ni berlaku dengan jelas, tapi kadang-kadang kita nampak orang yang tak berilmu bercakap tentang agama. Kita ingat pesanan Nabi ini.
Kalau orang yang berilmu cakap pasal agama, alhamdulillah. Kalau orang yang tak berilmu cakap pasal agama, masya-Allah, innalillah. Jadi maknanya susah kita, kan? Sebab tu orang berilmu kena sebarkan ilmu. Dibimbangi kalau orang berilmu tidak sebarkan ilmu, orang yang tak tahu pula ambil alih tempat dia. So kita kena fikirkan bersama benda ni. Orang yang berilmu perlu fikirkan bersama. Sehingga satu masa kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, tidak ada ulama yang hidup, maka orang melantik orang jahil menjadi tempat rujukan. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, mereka beri fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Daripada mereka dapat petunjuk dan memberi petunjuk, bertukar jadi mereka sesat dan menyesatkan. Sebab tu orang berilmu, dia berguna untuk dirinya dan orang lain. Orang yang sesat kadang-kadang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi kita kena fahami bersama benda ni. Kita dah tengok dulu bagaimana hadis tentang hujan. Hujan turun, tanah itu subur dan menumbuhkan tanaman. Ini yang kita nak. Ilmu itu ada, dipelajari, disampaikan. Tapi jangan jadi macam tanah yang tidak, yang Nabi sebutlah hadis yang lalu, tidak menakung air dan tidak menyerap air. Tidak ada apa-apa yang tumbuh, tidak ada apa-apa yang manfaat. Air pun tak takung, tumbuhan pun tak ada. Maka jangan kita jadi begini. Sebab dibimbangi lahirnya golongan yang sebegini dalam masyarakat. Akhirnya golongan yang tidak alim ini, tidak tahu ini, tiba-tiba diminta memberikan pandangan. Maka pandangannya paham-paham sajalah. Tiba-tiba diminta memberikan hukum, Allahu Akbar, hukumnya tunggal langgang. Tiba-tiba diminta menjadi imam, habis segala solat dan bacaan. Tiba-tiba diminta menyelesaikan masalah, jadi makin rumit masalah tersebut. Jadi kita bayangkan bagaimana kalau ilmu-ilmu agama ini, tempat rujukan ilmu agama diambil alih oleh orang yang tak tahu tentang agama. Itulah dia keadaan kalau kita abaikan ilmu dan abaikan penyebaran ilmu. Tapi alhamdulillah kita masih lagi mempunyai harapan yang tinggi. Di zaman kita ini masih ramai lagi orang berilmu dan kita hendaklah ramaikan lagi. Itu cara dia. Orang berilmu mesti mengajar untuk mewujudkan golongan lain yang lebih berilmu untuk masa depan. Untuk kita mengelakkan negara kita, tempat kita, negeri atau kampung atau taman kita atau sebagainya. Untuk mengelakkan tempat-tempat kita duduk ini, tak ada langsung orang yang tahu tentang agama. Maka susah kita. Susah. Kadang-kadang bila pergi ke surau atau masjid, contoh adalah kita katakan, kita di situ ada seorang saja yang pandai jadi imam. Kemudian datang satu hari imam tu tak datang sebab dia pergi tempat lain atau dia demam sebagainya. Habis semua bertolak-tolak nak jadi imam. Sudah. Kan? Kita kalau ilmu kita boleh, kalau sudut pakaian kita boleh tipu tuan-tuan. Sudut ilmu tak tipu. Kita boleh pakai macam ulama, tapi kadang-kadang kita ni, sebagian orang dia kata kita kena jadi ulama, tapi kita boleh berpakaian seperti ulama, sedangkan kita sebenarnya ialah full ulama. Itu orang kata lah, kita tak ada ilmu. So kita kena ada ilmu. Ilmu menyelamatkan masyarakat. Hadis tadi menunjukkan di akhir zaman, kalau ilmu ulama telah tiada, bayangkan orang-orang jahil memberikan fatwa, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, memesongkan yang lurus, dan tunggal langgang agama kita. Maka alhamdulillah, negara kita, di tempat kita sekarang, di mana-mana di dunia ini, alhamdulillah masih lagi ramai ulama. Walaupun kita sedar ulama semakin kurang, tapi kita berusaha untuk menambahkan balik mereka. Kita jadikanlah anak-anak kita, remaja kita, generasi muda kita, janganlah semuanya nak dihalalkan kepada cabang-cabang ilmu keduniaan sahaja. Biarlah ada segolongan yang akan mewarisi ilmu agama ini, yang akan mewarisi rujukan agama ini, supaya kita dapat berpaut dan berpegang kepada dia di waktu kita memerlukan jawapan kepada masalah agama kita, di waktu kita memerlukan pemimpin agama kita. Kita mesti wujudkan golongan daripada sekarang, daripada persekolahan, daripada anak kita, bahkan daripada kecil lagi. Kita mesti terapkan segolongan anak-anak kita untuk menjadi orang berilmu. Semoga mereka bermanfaat untuk masyarakat dan kita selepas kita meninggal dunia nanti. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang, InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan
pelajaran-pelajaran seterusnya dengan hadis-hadis seterusnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara perempuan yang mendengar, yang mencatat, yang merakamkan dan sebagainya. Dan sebarkanlah tuan-tuan dan perempuan, sedikit yang saya kongsikan ini disebar-sebarkanlah supaya kita dapat manfaat yang tadi. Biarlah kita belajar hadis tadi dan kita amalkan terus. Biarlah kita berkongsilah dekat media-media sosial perkara-perkara yang sebegini, kerana ramai yang akan manfaat, yang akan baca dan akan doakan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Dengan ini kita akan sambung pada sidi akan datang, meneruskan bacaan kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin untuk manfaat kepada saya dan tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.